Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ikin, nombor matrik 275283. Saya nak beritahu apa fahaman saya tentang pembinaan negara bangsa. Okey, apa itu pembinaan negara bangsa? Negara dan bangsa adalah dua perkataan yang berbeza. Negara adalah satu unit politik yang punya kedaulatan dan punya tanggungjawab serta kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Manakala bangsa merupakan kewujudan sesuatu kumpulan manusia tertentu dengan beberapa ciri yang sama. Terdapat tiga komponen utama dalam pembinaan negara bangsa. Yang pertama negara, yang kedua individu dan yang ketiga bangsa. Negara merupakan wilayah kewujudan kelompok manusia tadi, manakala individu adalah manusia penggerak untuk pembinaan negara bangsa, serta bangsa adalah satu kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Antara ciri-ciri negara bangsa. Yang pertama, hidup mestilah bersatu padu tanpa fahaman perkauman yang sempit dan terima satu nilai kebangsaan yang boleh ikat mereka sebagai satu kelompok manusia dengan hati terbuka. Contohnya, dasar pendidikan negara, dasar kebudayaan kebangsaan. Ia bertujuan satukan penduduk dengan kewujudan nilai yang sama sebagai nilai kebangsaan. Yang kedua, sebilangan besar rakyat mestilah berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Dan yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Ini ada 4 proses pembinaan negara. Ia mengambil masa yang agak panjang. Hegel dan Herold menentukan sesebuah negara bangsa hanya terbentuk selepas melalui 4 proses ini. Yang pertama, bina negara. Yang kedua, bina bangsa. Yang ketiga, penyertaan rakyat. Serta yang keempat, pengagihan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi negara bangsa. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme merupakan asas bina semangat kekuatan, keyakinan diri, penyatuan dan perpaduan nasional. Ia digembeling untuk mencapai cita-cita serta kemajuan. Yang kedua adalah patriotisme. Patriotisme merupakan semangat sanggup berkorban kerana negara. Elemen ini jadikan bangsa itu kuat dan mampu perjuangkan bangsa daripada kemunduran dan penindasan. Seterusnya, integrasi. Integrasi kaum dan wilayah perkara asas bagi kukuhkan perpaduan dan penyatuan masyarakat dalam sesebuah negara. Okey, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pembinaan negara bangsa adalah pembinaan sesebuah negara bangsa yang bersatu padu diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk. Sikap perkauman yang tebal bermakna Malaysia terdedah kepada konflik perkauman yang akan berlaku bila-bila masa. Semangat nasionalisme menjadikan pemangkin dan pelengkap kepada usaha ini. Setiap warga negara sepatutnya bersedia gantikan nasionalisme sempit berasaskan perkauman kepada nasionalisme kebangsaan. Akhir kata sekali, saya ingin mengajak tuan-puan untuk sayangi Malaysia, sayangi negara kita, sayangi undang-undang, sayangi wilayah, sayangi rakyat, sayangi setiap apa yang ada di sekeliling kita. Seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Ali Hafizar kerana memberi saya peluang belajar tentang sejarah pembinaan negara bangsa. Walaupun saya gugup, saya sahut cabaran tuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sayangi